Dan sekarang ni kita ke topik seterusnya, iaitu mengenai 3 smartphone pilihan Arif Ismail yang paling terbaik untuk bawah RM900 yang ada di Untuk bawah sekarang, ada RM900. pasaran sekarang ni. Untuk RM900 ni susah sikit lah kalau dia Tempat atas ketiga. Oh, Tiga tu. okay, tempat ketiga. Susah Hmm. juga ni. Tapi aku pilih Realme 6i. Realme 6i tempat ketiga, mid range. Tempat Wow. ketiga. Wow. Sebab actually aku suka sebab dia punya design, lepas tu dia dah ada fast charging dengan USB-C, dan chipset dia still antara yang the best lah untuk gaming. Sebab dekat site Qualcomm Snapdragon ni nak kena pakai 720 baru sedap dia punya 720 ke untuk gaming. atas. Sekarang nak SD 660 atau 665 ni dah tak relevan sangat lah untuk gaming yang bagus lah. Tapi kalau nak gaming yang bagus yang untuk dekat MediaTek, kena cari lah yang Helio G70 ke atas. G70 Dan ke inilah atas. antara dia. Yang ni pakai ni kan G80. G80. Aku rasa G80 ke atas lah yang bagus. G70 macam kurang sikit lah. Macam C3 pakai G70 still kurang. Tapi itulah tengok G-series ni dah bagus lah. Boleh main. Cuma aku prefer G80 ke atas lah. Sebab C3 entry level tu. Tapi bagus lah main game kat C3. Bagus. Itu aku surprising. Untuk harga bawah 500 tu berbaloi lah. Cuma itulah dia punya gyroscope dia delay kan. Untuk PUBG memang tak sedap lah. Tapi kalau untuk gaming macam COD ke sedap okay sangat lah. tu. Okay, tempat ketiga, reason why lagi kenapa kau pilih 6i? Bateri besar. Satu lagi bateri besar. Lepas tu aku suka sebenarnya Realme punya support kot. Sebab aku nampak Realme ni nampak bersungguh-sungguh lah. Dia dari segi update, security update, kadang update dia bagi macam Realme lama mesti dapat Android 10. Contoh macam Realme 3 yang Realme yang macam dah setahun lebih, 2 tahun lebih ada dah dapat Android baru. So aku nampak lah kosongan Realme untuk update phone-phone murah ni ada. Dia tak macam phone-phone phone murah yang jenama lain lah. Ada yang sampai dah lupa. Aku rasa Vivo lah paling teruk. Macam phone dia update pun kadang ada tak ada je. Macam dah dilupakan je phone-phone lama. Macam dilupakan lah. Itulah antaranya kenapa aku pilih Realme 6i. Okay, itu ketiga. Tempat kedua, kenapa phone apa? Tempat kedua ni aku tak tahu lah possible. Aku rasa possible dapat Redmi Note 8 Pro. Note 8 Pro, alright. Ini tahun lepas punya phone lah. Tapi dia punya performance still bagus. Dia pakai G90T. Ini chipset. Ni chipset power ni. Tapi tu lah dia punya orang kata ada masalah heating apa semua tu. Itu benda biasa lah. Kalau mana-mana phone yang memang berkuasa ni atau powerful ni memang adalah isu-isu dia macam tu. Aku rasa semua phone ada masalah panas. Cuma panas tu dia efek kat performance ke tak? Itu persoalan dia. Efek kat prestasi ke tak? Aku nampak Redmi Note 8 Pro ni pun dia punya bateri besar 4005. Lepas tu dia punya screen aku suka. Dia punya body lah, bagi body dia solid lah. Body solid kan? So macam body solid, pegang berat, sedap lah. So bagi aku banyak kot orang yang memang suka Redmi Note 8 Pro. Even sampai sekarang still ada orang beli instead of Redmi Note 9S. Still ada. Saya ada. Dan aku nampak phone tu lagi sedap lah pegang banding Redmi Note 9S. Sebab 9S ni problem dia tu lah, dia terlampau besar. Terlalu besar. Kau rasa macam cheap lah bila kau pegang. Macam rasa murah sangat lah bila kau pegang kau rasa. Untuk warna putih ni nampak cheap sangat lah. Dia macam tak tahu lah. Kalau kau compare dengan Oppo ni lagi premium tau. Dia punya lagi feel premium kan. Dia macam lagi solid. Walaupun harga dia 599, tapi ni lagi premium lah. Kalau pegang memang sedap lah. Yang sebab ni nampak macam kau pegang apa aku nampak macam ni beza gila lah dengan Oppo. Memang beza gila. Putih dia pun mudah. Itu lah. Itu kalau premium feeling aku rasa phone ni memang susah sikit lah nak recommend. Tapi untuk usage dia memang best lah. Yang ni surprisingly aku suka lah untuk usage dia. Okay, itu tempat kedua Redmi Note 8 Pro. Okay, tempat yang pertama. Baru je kutuk. Baru je kutuk. Apa tu? Design, tapi aku rasa phone ni lah. Okay. Aku suka phone ni sebab dia punya, tak tahu lah, macam aku punya usage, aku nak bateri tahan, performance untuk harian tu macam just nice lah. Hiccup tu biasa lah, benda biasa. Tapi untuk harga 799, harga dia 799 untuk 64 dengan 899 untuk 128GB. Berbaloi lah untuk kau dapat phone yang nampak dah AMOLED kan? Tak, dia tak AMOLED. Dia pakai
Screen IPS LCD. LCD, right? Tapi just nice untuk phone ni. Dan aku suka kamera dia. Kamera depan dia makin sharp. Tengok, aku tengok quality dia pun dah nampak improve sangat. Lepas tu kamera belakang pun dah makin improve. Video pun makin improve. Aku rasa banyak benda lah yang aku suka dengan phone ni banding dengan phone lain. Kalau kau cakap bawah 1000, mungkin aku pilih Realme 6 lah sebab dia pakai 90Hz kan. 90Hz dengan So kalau bawah 1000 kau akan pilih top of the list tu Realme 6 lah. Realme 6 lah. Tapi untuk kalau bawah 900 Redmi Note 9S lah. Redmi Note 9S lah. Tambah 100 lagi dapatlah Realme 6 dengan 90Hz. Tapi Realme 6 tu lagi nice lah. Itu screen pun nampak sedap pakai. Aku pakai pun memang nice gila lah. Dan ada orang cakap pasal isu isu 90Hz dia tak konsisten kan. Bagi aku tak ada masalah pun. Aku tak tahu, aku rasa yang tak konsisten maybe faulty ke apa kan. Sebab aku tengok so far dia still stable to 90Hz lah bila aku on game dan dia guna kan. Even design ni pun premium lah aku nampak banding dengan Redmi Note 9S ni. Design ni memang cantik gila. Serius cantik. Ini nampak cheap tau, yang tu nampak lawa. Rasa pun solid and then sedap gila lah pegang, aku rasa. Dia tak terlampau besar, tak terlampau kecil sangat. Dia memang sedap gila. Yang ni besar, yang ni nampak macam gila. Nampak dia sebab dia memanjang, batu dia lebar. So phone ni memang agak besar lah. So kalau korang yang macam ada bajet lebih sikit, tambahlah sikit kan aku rasa untuk Realme 6 tambah 100 lah. Instead of Redmi Note 9S kan. Aku prefer lah. Okay lah, sedap gila phone ni. So itulah antara pilihan phone bawah 900 Arif Ismail. First Redmi Note 9S, second Redmi Note 8 Pro. Dua Redmi ni Dua Redmi. And then ketiga tadi Realme 6. Still ada Realme. Aku rasa Redmi dengan Realme tengah gila-gila padu, tengah compete each other sekarang ni. Tapi ada juga orang kata kenapa kita tak letak Samsung. Apa pendapat kau? Okay, simple lah. Samsung adalah Apple versi Android in terms of harga. Okay, specs dia aku boleh katakan satu tindakan yang boleh dipuji Samsung sebab dia dah mula adapt dengan kehendak sekarang ni. Dia dah mula dikeluarkan phone murah, banyak pilihan phone murah kan. Macam Series M, dan lagi yang terbaru M31, A51, A30s, banyak lah, A series apa semua kan. Aku boleh puji lah bahagian tu. Apa series pula ni? Okay, tapi satu benda yang aku rasa diorang still tak boleh nak compete dengan market sekarang ni adalah dari segi harga lah. So, tapi kita faham yang Samsung ni sebenarnya dia ada peminat dia sendiri. Samsung ni. Cuma kalau dia nak compete dengan brand macam Redmi atau Realme tu memang sangat-sangat susah. So, most of people akan tengok kepada harga dulu. Most of people lah. And then second thing, diorang akan tengok pada aspek tu sendiri. So, harga dengan specs tu kalau bagi diorang, nice lah. So, diorang akan go for that first. Tapi untuk peminat Samsung tak kisah pun Realme jual murah harga, dia tak kisah. Dia Samsung. So, dia macam peminat Apple juga lah. Dia ada fan dia sendiri untuk Samsung. Tapi untuk Realme dengan Redmi ni, dia bukan fanbase yang strong tau macam Samsung. Dia macam dia tak kisah nak jadi poser sekalipun. Dia tak kisah nak tukar benda Redmi ke Redmi ke Realme, tak kisah pun. Sebab dia nak stick to the community of the brand lah. Bagi aku lah, apa yang aku nampak. Tak tahulah pendapat orang lain berbeza apa kan. Itu yang aku nampak lah. So sebab Samsung ni very strong brand lah. Kita tahu Samsung dah lama gila kan. So dia ada macam satu emotional feeling sikit lah dengan Samsung ni. Sebab dia lama kan, brand lama kalau kita compare dengan China punya brand. So that's why Samsung boleh strongly jual dengan harga macam tu. Sebab dia tak kisah, still ada orang beli juga. Cuma so yang lawan dia bawah 900 ni A30s. A30s ni aku nampak. Cuma A30s sangat menghampakan lah bagi aku. Dan satu lagi aku rasa M31 aku rasa boleh lawan. Ya. Tapi M31 pun jual, kalau ada sale murah lah. Ada sale lah itu dia orang jual 799. Ada sale murah. So sekarang dah tak ada sale, harga dia lebih kot daripada tu. So lebih 900 nya tu. So tak boleh masuk dalam list ni lah. So itulah apa ni, aku nampak dia still ada effort tapi dia still mahal jugalah daripada nak kita compare dengan apa ni Realme atau Redmi lah.
Sepatutnya M dengan A series yang rendah sepatutnya dia akan menjadi lawan pada itu tau. Cuma dia still tak boleh compete in terms of harga dan specs. Sebab kita tahu Samsung kan, so Samsung tak boleh nak jual murah sangat sebab dia ada kedudukan dia sendiri, dia ada level dia. So kalau dia jual murah, maybe it's not Samsung lah. Boleh tak macam tu? Boleh lah macam tu. Dia still dengan keegoan dia sikit lah kan. Okay, kita dah cukup pasal 3 topik paling utama dan last topik lah, dia bukan topik, dia lebih kepada macam kenyataan lah daripada Arif Ismail, kenyataan. Exclusive professional. Okay, the reason kita tahu yang Arif Ismail dah tak join Aman sejak bulan 9 last. Daripada 28 Julai. First aku tak tahu yang kau keluar dan aku pergi event launching apa semua kan. Selalunya kau ada tapi aku pelik asal Arif ni tak ada ni. Aku macam nak tanya Fahim, Fazi apa semua kan. Tapi macam maybe sebab Arif kerja office kan. So aku malah tanya lah. Lepas tu lama Arif tak ada lah. Lepas tu aku tanya kat Twitter ke. Lepas tu aku ada mention kat Twitter kan. Lepas tu kau ada explain sikit lah. Tapi tak explain penuh lah. Dan eksklusif kat sini Arif nak jawab lah kenapa dia keluar Amans. Ni sebenarnya soalan ni ada jawab lah tadi masa buat video tu, tapi kita ulang balik Okay, sebenarnya saya dah kerja Amans ni daripada tahun 2013. Daripada 2013 tu sampai 2016 jadi part time. Lepas tu lepas grad ataupun lepas combo tahun 2016 tu sampai 2019 kerja full time. So dekat Amans ni basically dah lebih 6 tahun lah. And dekat media Amans ni kita orang pun dah kerja, dah naikkan Amans ni daripada subscriber bawah 10,000 dekat YouTube sekarang dah berapa 200,000 dah. Lebih. Lepas tu Amans pun dah ramai team dia kan. Dulu masa mula Amans ditubuhkan tu team tak ramai tau, team dah 5 orang macam tu je. So dekat situ saya rasa macam sekarang umur pun dah 26, kira orang masih muda lagi. So, ada baiknya macam saya buat benda lain lah, yang kira buat benda baru. Sebab kita ni orang muda ni kalau boleh nak cuba benda baru. Explore lah, nak explore benda lain pula kan. Macam tu lah. Tapi dari segi hubungan tak ada masalah. Even saya pun ada contact diorang. Even CEO dia ada contact saya apa semua kan. Lepas tu ada diorang minta pendapat, pandangan. Lepas tu kadang ada minta tunjuk ajar macam dia nak buat video lebih baik. Contohnya macam suara kan. Sebab diorang kadang ada problem, orang-orang baru ni kadang problem suara dia macam terlampau formal sangat pun tak boleh juga. Dia nak kena just nice tau. Itu pun diorang minta saya ni lah tolong tunjuk ajar apa semua. Tapi itulah dari segi relationship tak ada masalah. Cuma saya dari segi itulah macam kita nak bergerak ke hadapan. Itu sebab kenapa saya resign. Tak ada apa pun, tak ada benda isu apa pun. So it's not the big issue lah sebenarnya. It's not the big issue. Dia lebih kepada dia lebih kepada kita punya long term lah, kita nak buat benda lain. So kita nak create daripada sekarang lah. Itu sebab kenapa saya tubuhkan media Mobile Jaya. Mobile Jaya ni akan jadi media baru. So sekarang ni kita baru buat YouTube saja. Tapi akan datang akan ada YouTube, akan ada website, akan ada social media yang proper, dan akan datang akan target jadi established media teknologi baru lah untuk akan datang. Nice. Tapi kita bukan nak compete dengan Aman apa semua, tapi kita nak jadi alternatif lah. Dan contohnya kita mungkin boleh fokus dekat phone budget. Sebab sekarang ni saya suka dengan segmen phone budget ni sebab inilah benda yang paling dekat dengan orang ramai. And terutamanya orang-orang Malaysia sendiri. Orang Malaysia kita pun lebih pada macam tech savvy tau. Kita nak tengok spek yang bagus baru boleh beli. Lagi dengan situasi sekarang ni kan. Lagi dengan situasi sekarang. Aku nampak sekarang ekonomi takkan stabil dalam masa terdekat. Maybe ambil masa 2-3 tahun juga. So Mobile Jaya akan fokus benda-benda macam tu dulu lah kan. Benda-benda yang budget, benda yang mampu milik. Itulah antara, sebab kita tengok dekat media Malaysia ni tak banyak lah yang fokus budget punya segmen sangat. And so kita buat benda lain lah untuk alternatif lain supaya korang pun boleh senang nak pilih phone baru. Tapi dalam Mobile Jaya pun kita akan juga review phone-phone lebih mahal ataupun flagship. Cuma tak sekerap macam phone-phone cuma niche dia lebih kepada macam dalam segmen budget lah. Dia punya niche dia lebih kepada tu lah buat masa sekarang ni. Buat masa sekarang. Sebab saya pun
honestly lah, macam phone sekarang ni mostly saya beli. Macam ni Redmi Note 9S ni saya beli, AZ1 ni saya beli. Sebab nak buat konten yang phone murah ni memang susah nak dapat review unit. Sebab pengeluar selalu akan fokus dengan phone-phone yang lebih powerful, sebab untung lebih banyak. Tapi kalau untuk phone-phone mid-range ataupun phone entry level ni memang susah sikit nak dapat review unit sebab diorang akan fokus dengan phone lebih mahal. Tapi untuk setakat ni Alhamdulillah lah saya boleh lagi keluarkan duit untuk beli phone ni. Dan akan datang boleh, mungkin akan jual balik lah. Akan jual beli. Sampailah satu tahap dah senang, mungkin boleh dapat review unit supaya boleh keluarkan kos. Boleh tu. Even Pak Is pun beli juga kan phone sendiri. Aku majoriti aku beli. Tapi pasal phone aku dapat mana semua nanti aku akan explain lah dalam satu video. Aku akan explain. Sebab ada juga orang kata kenapa tak buat giveaway kan. Ada reason dia. Ada reason dia sebab kita satu tu lah, kalau ada phone unit lebih yang review unit yang maknanya kita boleh ambil buat harta sendiri, yang tu boleh consider untuk buat giveaway. Tapi macam ni phone macam ni, inilah phone modal untuk rolling balik beli phone lain pula. Lepas ni ada phone lain baru keluar, kita jual balik phone ni, lepas tu beli phone baru pula. So dia macam tu lah. Nanti dah senang boleh lah kita buat giveaway. Sebab orang nampak banyak lah duit Muhammad ni beli phone baru, padahal di sebaliknya ada sebalik banyak perkembangan kena jual macam-macam. So itulah jawapan pada Arif mengenai kenapa dia keluar Amans dan kenapa dan apa yang dia buat sekarang ni. So pada korang yang tengok video ni bolehlah subscribe channel dia and support lah Arif kan. Mobile Jaya, boleh search Mobile Jaya. Ataupun search nama Arif Ismail, memang keluar semua video baru-baru dia. Keluar juga. Okay, so terima kasih Arif Ismail sebab sudi datang dalam aku punya video ni, sudi berkongsi. Terima kasih juga invite aku masuk dalam Tech Talk ni. Aduh. Lepas ni insyaAllah kita akan buat macam ni lagi dan insyaAllah kita akan sembang dalam topik lain pula, dan lepas ni akan ada tetamu yang lain pula. Korang boleh kongsikan tetamu mana yang korang nak aku invite. Kan? Aku nak Fazli. Fazli Fazli Halim. Fazli Halim Okay, kita tengok macam mana nanti Fazli Halim. So yes, kepada korang yang luar sana tengok video ni, stay safe and selamat berpuasa. So masa kita orang tengah rekod video ni tak puasa lagi, last day sebelum puasa. Sebenarnya hari ni hari Khamis. So selamat berpuasa pada semua dan first time lah kita puasa balik. Puasa keluar rumah. Puasa kat rumah, tak ada bazar Ramadan. Tarawih pun kena buat sendiri kat rumah. Tarawih buat sendiri kat rumah. Aduh. Sedih lah. Tahun ni sedih gila. Tapi itulah hakikatnya, kita kena terima, kesihatan diutamakan kan. Aku rasa cukup tu saja untuk video Tech Talk kali ni, dan aku harap korang enjoy lah dengan perbincangan kita orang, dengan apa yang dikongsikan, harap bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku, follow Twitter aku Faizana, follow Twitter Arif Ismail sekali, kat Twitter, Instagram pun ada. Dan harap kita jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Okay, settle Arif. Okay. InsyaAllah by this week or next week aku upload. Nanti apa-apa aku kerja. Alright. Kau pakai iPhone lagi? Tak ada. Aku tak ada iPhone dah. iOS device tak ada. Mostly semua Android je. Tak tahu aku. Apa? Tak ada, aku macam nak beli iPhone tu, tapi tu lah nanti jual balik juga. So tak ada hasrat lagi nak pakai iPhone. Faham. iPhone SE ke tak nak pakai lama? Jual balik lah. Review atau jual balik tu. Tak boleh tahan lah, phone tu kecil sangat. Ni aku rekod sekali. Bloopers. Okay, Rep, terima kasih Rep. Okay, bye-bye. Bye. Salam.